Tuhannya dan orang-orang yang beriman. Semuanya. Kulluhu semuanya. Kullun tanwin. Nakir. Tiap-tiap. Bukan. Masing-masing. Masing-masing ya. Kullun masing-masing telah beriman dengan Allah. Tak cukup. Amanah. Telah beriman ia. Oleh ia. Masing-masing telah beriman oleh ia dengan Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Tidak kami membezakan di antara seseorang daripada rasulnya. Jamak taksir. Daripada rasul-rasulnya. Dan telah berkata oleh mereka, telah kami dengar dan telah kami taat. Telah taat kami. Telah taat oleh kami. Ghufranaka. Keampunan engkau. Keampunan engkau, wahai Tuhan kami. Dan kepada engkau kami kembali. Bukan. Tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan. Tidak. Tidak. Ia membebankan. Ia taklifkan. Ia beratkan. Ia memberatkan oleh Allah akan seseorang, akan satu diri, melainkan kemampuannya. Baginya apa yang telah ia lakukan. Usahakan. Oleh ia lakukan. Telah mengusahakan oleh ia. Baginya apa yang telah mengusahakan oleh ia. Dan atasnya apa yang telah mengusahakan oleh dia. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan. Seksa. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau seksa akan kami. Jika telah tersalah kami, telah lupa oleh kami, atau telah bersalah kami. Wahai Tuhan kami, dan jangan engkau bebankan ke atas kami akan bebanan seperti apa yang telah membebankan oleh engkau akan dia atas orang-orang yang daripada sebelum kami. Wahai Tuhan kami, dan jangan engkau tanggungan, pikulkan. Wahai Tuhan kami, dan jangan engkau pikulkan akan kami apa yang tidak. Nafi li jinsi. Tiada sama sekali. Apa yang tiada sama sekali. Upaya bagi kami dengannya. Maka dan maafkanlah oleh engkau dari kami, dan ampunilah bagi engkau. Tak cukup. Ampunilah oleh engkau.
Dan ampunilah oleh engkau dan rahmat Lana. bagi kami dan rahmatkanlah. Oleh- Dan kasihanilah oleh Oleh- engkau akan kami. Ya. Engkau Engkau adalah pemimpin kami. maka Dan maka tolonglah. Turunlah. Bukan turun. Tolong. Sorry. Tolong. Tolonglah oleh engkau akan kami atas kaum orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita terus dipertemukan untuk hari yang ke-16 bagi 16 Ramadan ini. Alhamdulillah, 2 minggu telah berlalu, kita dapat terus istiqamah. InsyaAllah ada berbaki sekitar dalam 14 hari lagi. Sekiranya Ramadan 30 hari ataupun 13 hari lagi. InsyaAllah kita akan sempurnakan kelas hari ini dulu pada ayat yang ke-26, 27, 28 dan 29. Saya kira anda semua sudah siap bersedia dengan latihan ulang kaji terjemahan. Nasihat saya, jangan terlalu terpesona dengan pembahasan tata bahasa. Kalau anda rasa berat untuk memikirkan tata bahasa, nak dhamir mufasil, muttasil, tak apa, jangan susah hati. Yang penting anda boleh terjemah. Fokus saya, anda dapat terjemah. Cuba latihkan pada terjemahan tu. Kalau ada rezeki tentang dhamir tu dapat hafal, alhamdulillah, dapat ingat. Tak ingat, tak apa. InsyaAllah, dia akan jumpa. Kita buka ayat surah Al-Baqarah. Ada dhamir sampai surah yang ke-114. Surah An-Nas pun ada dhamir juga. Tak kisah, jangan risau. Jangan susah hati. Mana-mana kita buka surah mana-mana pun, buka lembaran mana pun pada mushaf kita, tetap ada dhamir. Tapi terjemahan tak akan sama. Yang awal dengan yang di tengah-tengah dan di akhir. Ada yang berulang. Tapi ada kalimah yang perlu kita kena hafal, yang kena ingat juga. Jadi yang di awal ni kalau boleh, jangan abaikan pada terjemahan. Dan pastikan erti yang diberikan sesuai dengan laras bahasa yang kita tetapkan. Laras bahasa bagi isim, kita dah selaraskan. Kita dah tetapkan, dah formatkan. Kita siapkan kerangkanya. Bila tidak dalam jumlah, macam mana erti dia? Masuk dalam jumlah fi'liyah, apa tambahan erti? Apa elemen-elemen tambahan yang perlu kita letakkan pada laras bahasa jumlah fi'liyah?
Oleh merujuk pada fa'il. Akan merujukkan pada maf'ul bih. Macam mana tanda oleh? Baris dhammah di hujung. Kalau fa'il zahir, antaranya untuk isim musanna dengan huruf alif, untuk jamak muzakkar salim dengan huruf waw. InsyaAllah saya akan ajarkan pada jumlah fi'lah nanti. Untuk maf'ul bih, untuk tambahan akan, ada tanda dia. Tanda dia antara baris fathah kalau isim mufrad atau jamak taksir. Baris kasrah untuk jamak muannas salim. Huruf ya pada jamak muzakkar salim. Semua tanda-tanda saya akan ajar. Tapi tambahan penting kena ada. InsyaAllah. Dhamir dah berapa hari, 2 hari. InsyaAllah kita nak masuk kepada frasa. Boleh ke nak belajar frasa ni? Murakab, jumlah. Nak ke tanda-tanda tu? Kalau anda berminat, kita nak masuk sikit. Tapi dhamir ni nak kena kemas dulu. Dhamir dalam fi'il madhi, waw jamaah, alif tasniah, nun niswah, ta mutaharrik. Ada 4. Yang dhamir kami dhamir mutakallim 5. Dalam fi'il mudhari' ada waw jamaah, ada alif tasniah, ada nun niswah, ada ya mukhatabah. Ada 4. Alif tasniah, waw jamaah, nun niswah semua ada. Fi'il madhi ada, mudhari' ada. Dalam fi'il amr ada alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ya mukhatabah. Fi'il amr dan fi'il mudhari' sama. Ta mutaharrik pada fi'il madhi saja. Okey. Itu yang kita dalam fi'il. Dalam sebelah isim atau sebelah huruf atau sebelah fi'il, dia ada ha ghaib, kaf mukhatab, mukhatab atau mukhatabah, mukhatab dah cukup. Sebab ha tu semua mukhatab. Mukhatabah pun ha juga. Kita secara umum mukhatab saya. Ha ghaib, kaf mukhatab, kaf mukhatab bukan ha mukhatab. Ha ghaib, kaf mukhatab. Kaf mukhatab. Ya mutakallim. Ya mutakallim bukan ya mukhatabah. Ya mukhatabah dalam fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya mutakallim selepas isim yang jadi mutafa'il atau selepas huruf jar ataupun selepas fi'il. Ubudu, ni sembahlah olehmu, ni akan daku. Ni tu ya mutakallim. Yang tambah akan pada jumlah fi'iliyah. Jadi semua tu kita akan ajar. Dhamir alhamdulillah. Saya nampak jawapan yang diberikan ada sikit-sikit salah tu. InsyaAllah tiap hari kita akan bincang dan kita akan beritahu tentang dhamir-dhamir yang kita jumpa. Okey. Bersedia untuk hari ini? Kita ertikan dulu. Baik. Kalau dah bersedia, kita ulang surah Al-Fatihah. Ikut saya sama-sama. Sila pandang pada mushaf masing-masing. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau akan mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai atas mereka, waladdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan kelas, saya nak jawab salam daripada anda semua dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat, anda bahagia, anda ceria, anda bersemangat untuk belajar hari ini. Tambahan 3 ayat hari ini. Panjang sikit. 3 ayat. Dan untuk makluman semua, semakin hari kita akan tambah terjemahan kita. Kita tak kekal 1 ayat je. Mungkin paling banyak 1 muka kalau mampu. Paling banyak 1 muka. Tapi paling kurang 1/2 muka. InsyaAllah. Tapi permulaan ni kita meningkat sikit. Okay?
Satu muka mungkin kita bahagi 3, insyaAllah. Untuk muka lembaran yang ayat yang ke-30 sehingga muka surat muka surat apa tu saya tak ingat. Muka surat 4 Satu muka surat tu kita bagi 3, insyaAllah. Tahap sekarang tahap 1/3 daripada satu lembaran, satu muka surat. Alhamdulillah. Jadi kita siap sedia. Dan kalau ada kesempatan saya nak ceritakan tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dan sebelum masuk jumlah kita belajar murakkab dulu. Jumlah yang pendek, murakkab yang naqis dulu. Nak atau tidak? Setuju atau tidak ini? Di samping kita belajar dhamir, kita ulang kaji dhamir. Nak tambah pelajaran baru? Nak tengok respon. Kalau setuju, boleh beri jawapan. Tak setuju, tak apa. Kita boleh belajar lain kali. Sekarang kita tengok pada ulang kaji hari semalam. Okey, ikut saya sama-sama. Terjemah pada lembaran Quran atau pandang pada skrin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak ia malu, ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, bahawa ia contohkan akan satu contoh, iaitu seekor nyamuk, maka apa yang di atasnya. Sedikit ada tambahan tentang ma. Ada juga perbahasan. Semalam dapat respon daripada pelajar-pelajar saya yang senior. Mereka juga dapat maklumat bahawa ma di sini ada dalam buku Arab, bahawa ma di sini bukan, ada juga yang membahaskan ma ni ma sifat. Ada yang buku Arab kata ma zaidah, tambahan. Jadi ada 2-3 pandangan ni kita jadikan sebagai maklumat saja. Ma sifat. Maka ada yang kita terjemahkan akan contoh apa saja. Ma ni boleh terjemahkan contoh apa saja. Okey. Ba'udatan, iaitu seekor nyamuk, maka ma apa yang, ini ma isim mausul, apa yang fauqaha, di atasnya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang telah beriman oleh mereka, fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui annahul haqqu min rabbihim, bahawasanya dia adalah yang benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang telah beringkar oleh mereka, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apakah yang telah berkehendak oleh Allah dengan ini contoh. Yudillu bihi katsira, ia sesatkan dengannya akan yang banyak, wa yahdi bihi katsira, dan ia beri petunjuk dengannya akan yang banyak. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak ia sesatkan dengannya melainkan akan orang-orang yang curang. Alhamdulillah. Saya nampak jawapan setuju ke? Ada 2 orang sebut setuju nak bincang tentang jumlah. Nak tambah oleh, nak tambah akan ni. Betul ke? Kalau setuju, kita bincang mukadimah dia. Tapi sebelum tu kita kena terjemah dulu ayat ini. Okey? Perhatikan. Alladzina, orang-orang yang, isim mausul, isim, okey? Yang kuduna, mereka merombak. Yang kuduna, mereka merombak, fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' tu ada pembuat. Bukan ada masa saja, masa sedang akan berlaku. Ada pembuat dia, ada fa'il. Pastikan fa'il dia, dhamir yang ada dalam fi'il itulah berperanan sebagai fa'il. Rata-rata dhamir yang menjadi fa'il. Apa itu fa'il? Pembuat, pelaku. Ada dhamir yang nampak, ada dhamir yang tak nampak. Pada yang kuduna, dhamir itu nampak, dhamir baris. Dan dhamir itu bersambung dalam fi'il mudhari', dalam yang kuduna. Ya tu huruf mudhari'. Nun qafdat tu adalah fi'il dia. Waw tu dhamir. Waw tu dhamir. Dan nama dhamir tersebut waw jamaah. Waw jamaah. Nun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada, nama dia nun, itu tanda rafa'. Kalau tak ada, mungkin nasab, mungkin jazam. InsyaAllah kita akan belajar kemudian. Tapi cara terjemah tetap. Yang kudu atau yang kuduna tetap. Yang kudu, waw alif di hujung,
Atau yang kuduna waw nun hujung, tetap mereka terjemahkan mereka merombak. Mereka merombak. Ahda, akan perjanjian. Ahda, akan perjanjian. Ini maf'ulun bih. Apa tanda dia? Baris fathah. Ahda, nampak baris fathah? Baris fathah. Berarti isim. Bila ada tambahan akan isim. Ini dalam jumlah fi'liyah. Ada tambahan oleh, sudah sebut dah fa'il dah. Fa'il dia oleh tu merujuk pada fa'il. Mereka. Walaupun tak sebut oleh, tapi kita sebut untuk fi'il mudhari', kita sebut fa'il dulu. Bukan merombak oleh mereka. Mereka merombak. Ahda, akan perjanjian. Ini isim. Biasa untuk baris fathah, tambahan akan ni dia hanya, kalau baris akhir baris fathah hanya berlaku pada isim mufrad ataupun pada jamak taksir saja. Dua. Akan perjanjian. Tapi pada jamak muannas salim baris kasrah. Sebelum ni kita telah jumpa. Wa amilus salihati. Telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa amal soleh. Tambahan akan bila baris akhir baris kasrah bagi jamak muannas salim. Tanda akhir baris kasrah bagi jamak muannas salim. Tapi kalau baris fathah terkhas bagi isim mufrad dan jamak taksir saja. Baris fathah terkhas bagi isim mufrad dan jamak taksir. Akan perjanjian. Ini isim mufrad ni. Perjanjian Allah. Tak perlu sebut satu perjanjian. Kita dah tahu ini isim mufrad. Sebab tanda dia baris fathah. Baris akhir baris fathah. Yang boleh tambah akan untuk menjadi maf'ulun bih. Kalau baris akhir baris fathah pada isim mufrad dan jamak taksir saja. Akan perjanjian. Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Kenapa isim ni? Sedangkan isim perlu ada alif lam. Perlu ada tanwin. Ingat lagi. Kenapa? Kita tahu ni isim ni. Ada tambahan akan. Dan maf'ulun bih isim. Akan. Perjanjian. Bukan telah berjanji oleh mereka. Bukan ia berjanji. Bukan mereka berjanji. Berjanjilah oleh engkau. Itu bau fi'il. Ini perjanjian. Ini isim. Tanda dia macam mana? Mudah, Masya Allah. Puan Zarina Hamzah cepat menjawab. Alhamdulillah, tahniah. Doktor baru masuk. Doktor Sakinah baru masuk. Selamat datang. Selamat menonton. Terima kasih. Puan Hazrin. Ya, mudhaf. Berarti ada mudhaf ilaih dia. Allahi. Saya nak tahu. Apa tanda mudhaf ilaih? Tolong beritahu. Ahdallah. Apakah tanda mudhaf ilaih? Mudhaf dah betul. Cikgu Kamil betul cikgu. Tanda cikgu. Tanda mudhaf ilaih pula cikgu. Mudhaf dah tahu. Ahda. Allah mudhaf ilaih. Apa tanda dia? Tolong beritahu. Antara tanda yang popular. Tolong jawab sekarang. Ya, Puan Faridah Salim. Cik Ramli. Haji Ramli. Alhamdulillah. Azimah Abdullah. Betul mudhaf. Tapi saya nak tanya mudhaf ilaih pula sekarang ni. Okey, betul lah. Alhamdulillah. Mudhaf ilaih. Apakah tanda mudhaf ilaih? Ya. Apa dia? Kasrah, Masya Allah. Kasrah. Alif lam tani isim Puan Faridah Salim. Baris akhir, baris kasrah. Baris akhir, baris kasrah. Itu tanda yang popular. Ada juga tanda lain. Ada juga baris fathah. Tapi tak banyak. Sedikit sangat. Huruf akhir, baris kasrah. Masya Allah. Betul Kak Tun. Waalaikumsalam Kak Nani. Alhamdulillah. Baris akhir, baris kasrah. Alhamdulillah. Ahdallahi. Nampak tu? Perjanjian Allah. Perjanjian milik Allah boleh. Perjanjian daripada Allah boleh. Tadi fi tak boleh. Mereka merombak akan perjanjian. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Boleh tolong beritahu saya. Apakah huruf jar yang paling kerap? Ada 3 huruf jar yang selalu kita sendikan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nak menunjukkan bahawa dia bertujuan untuk kepunyaan. Ada 3 huruf jar yang sesuai kita sendikan antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Tolong beritahu apa huruf jar tu? Supaya yang belum tahu lagi dapat nampak jawapan anda ni. Saya nak tengok. Lambat sikit tak apa. Kita tunggu. Ni penting ni. Penting sangat ni. Huruf jar 3 ni. Kadang-kadang kita abaikan ni. Ada ketika terjemahan kita terpaksa letak huruf jar pada terjemahan ni. Contohnya ghaibus samawati wal ard. Macam mana nak letak? Yang tersembunyi langit-langit. Tak kena. Yang tersembunyi beberapa langit. Kasrah balik akhir ini. Betul. Okey, masih lagi jawapan yang tadi. Sini masuk daripada
partition yang kedua. Partition pertama mudhaf ilaih. Tapi part yang ketiga ni saya nak tanya, apakah huruf yang selalu min, fi, li? Masya-Allah pun Hafizah Yahya, anda berjaya 5 bintang. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Min, fi, li. Fauziah Suri 1. Dia ada 2 lagi Puan Fauziah. Li, bagi. Itu antara yang popular. Ada 2 lagi juga. Juga tak kurang popular dia. Ada tu. Li, fi, betul. Min, masya-Allah 3 orang bergabung. Min, li. Allah tak ada kantun. Allah tak ada. Bi, min dengan fi je. Min, ba, lam. Alhamdulillah, bagus. Min, lam, fi. Okey, bagus. Ustaz, bagus. Alhamdulillah. Jadi, ahdallah. Okey, saya teruskan. Akan perjanjian daripada Allah. Atau perjanjian kepunyaan Allah. Perjanjian milik Allah. Min ba'di mitsaqih. Daripada huruf jar. Ba'di sesudah. Isim. Boleh tolong beritahu saya, isim apa ni tu? Ba'di sesudah. Cikgu Kamil, min daripada, betul. Alhamdulillah. Min, lam, fi, betul. Wajib salim, alhamdulillah. Kepada yang tak beri jawapan tu, masih perhatikan. Jadi, pendengar dan pemerhati, mudah-mudahan dia akan terkesan. Ingat mudhaf ilaih. Min ba'di. Ba'di ni, isim ni. Kita namakan isim apa? Isim zaraf. Zaraf zaman atau zaraf makan? Ya, wal azariya. Alhamdulillah. Zaraf zaman atau zaraf makan? Isim zaraf. Isim nakirah. Di makrifah tu. Di mudhaf ilaih dia makrifah. Isim zaraf zaman. Masya-Allah, ahsanti. Zaraf zaman, Rin Hasan. Puan Nazrin, betul. Min ba'di mitsaqihi, daripada sesudah. Biasa mudhaf, kebanyakan mudhaf dia akan jadi kebanyakan zaraf dia akan berperanan sebagai mudhaf. Zaman, masya-Allah, zaraf zaman. Min ba'di, daripada sesudah zaraf, dan selama sama dia jadi mudhaf. Mitsaqi mudhaf ilaih. Mitsaqi mudhaf ilaih. Dan mitsaqi pun tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia jadi mudhaf lah kepada hi dhamir. Hi dhamirnya. Mitsaqihi, ba'di mitsaqih, daripada sesudah teguhnya. Mudhaf berlapis, bertindih-tindih. Okey. Daripada sesudah teguhnya. Hi paling akhir dhamir. Dan dhamir yang menjadi mudhaf ilaih dhamir baris muttasil. Dhamir yang bersambung. Dan nama dhamir ni ha apa? Ha ghaib. Nama dhamir ha ghaib. Zaraf zaman, masya-Allah. Alhamdulillah. Selesai satu jumlah fi'liyah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka orang-orang yang isim mausul mesti ada silah mausul. Maka yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, seluruh jumlah fi'liyah bermula daripada yanquduna tu. Bermula daripada yanquduna, mereka merombak akan perjanjian Allah daripada sesudah teguhnya. Seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul kepada allazina. Dia menjadi silah mausul kepada allazina. Isim mausul tak jelas kalau tanpa ada silah mausul. Maka silah mausul tu yang memperincikan, memperjelaskan isim mausul tu. Kalau tidak allazina, orang-orang yang macam mana? Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang mereka merombak, mereka melanggar, mereka tidak mematuhi akan perjanjian Allah daripada sesudah teguhnya. Sudah disepakati, sudah di wa dan huruf ataf. Huruf ataf ni dia kerja menyambung. Menyambung antara jumlah fi'liyah yang quduna dengan jumlah fi'liyah yaqta'una. Mudhari' dengan mudhari', madhi dengan madhi, amar dengan amar. Jadi kalau bersama dengan fi'il, kalau bersama dengan isim makrifah dengan makrifah, isim nakirah dengan nakirah. Kalau bersama dengan isim mudhaf dengan mudhaf. Ini huruf ataf. Bukan huruf ataf saja, bukan waw saja, ada huruf lain lagi. Yang popular huruf ataf. Wa dan yaqta'una, mereka memutuskan. Mereka memutuskan. Fi'il mudhari'. Dalam fi'il mudhari' ada dhamir mereka. Nampak tak nampak?
Ya huruf mudhari'. Qaf, ta, ain tu fi'il dia. Waw tu dhamir dia. Nama waw ni apa dia? Waw jamaah. Ini dhamir. Dan dhamir ni berperanan sebagai pembuat. Kebanyakan dhamir yang ada dalam fi'il, peranan dia sebagai fa'il, pembuat. Kadang-kadang saja fa'il dia bentuk zahir. Kadang-kadang fa'il bentuk zahir. Kalau bentuk zahir ada tanda dia. InsyaAllah kita akan jumpa sebentar lagi. Yaqta'una, mereka memutuskan. Bila fa'il dah ada, berarti ma automatik akan jadi maf'ul bih. Maka tambahan akan, jangan lupa pada jumlah fi'liyah. Untuk maf'ul bih, tambahan akan kena kita sendikan. Meskipun tak ada tanda, ma tak ada tanda. Tapi fa'il dah ada. Yaqta'una, mereka memutuskan. Perbuatan memutuskan. Siapa yang memutuskan? Mereka. Apa yang diputuskan? Akan apa yang ma ni isim mausul. Akan apa yang inilah dia punya maf'ulun bih ni. Jangan lupa tambah akan. Tapi tak sempurna maf'ulun bih tanpa isim mausul, tanpa silah mausul. Maka amarallahu bihi, seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi silah mausul kepada ma. Jadi jumlah fi'liyah amarallahu bihi, saya pecahkan. Amara. Nak kira kan ayat tadi wa yaqta'una ma saja. Dan mereka memutuskan akan apa yang, dah satu jumlah fi'liyah. Tapi tak macam tergantung. Ma apa yang apa? Tak jelas kan? Perlu silah mausul. Inilah silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Amarallahu bihi. Amara telah memerintahkan oleh ia. Ia itu siapa? Ini fa'il dia. Siapa fa'il dia? Telah memerintahkan. Siapa yang perintahkan? Dalam terjemahkan oleh Allah. Ini fa'il. Yang kita namakan fa'il zahir. Apa dia? Tolong ingat. Fa'il zahir. Saya nak tanya lagi. Kalau jumpa nanti, tak boleh jawab. Jaga-jaga. Yang paling banyak fa'il bentuk dhamir. Tapi kalau fa'il zahir ada tanda dia. Tahu tanda dia apa? Fa'il zahir. Tolong beritahu apakah tanda dia? Bagi fa'il zahir, dia ada 3 tanda. Tanda yang paling popular, dia hanya berlaku pada isim mufrad, pada jamak taksir dan jamak muannas salim. Fa'il zahir, ya. Fa'il zahir berarti isim lah. Isim. Isim mufrad ke, musanna ke, jamak ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim, jamak taksir ke, isim mausul isim. Selain dhamir, dhammah, masya-Allah, ahsanti Puan Syarina Azrin, alhamdulillah. Dhammah itu kalau isim mufrad, kalau jamak taksir, kalau jamak muannas salim. Tapi kalau jamak muzakkar salim dengan huruf waw. InsyaAllah kita akan belajar dengan huruf waw. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh aflaha telah menang oleh ia al-mu'minuna, oleh orang-orang yang beriman. Ada waw nun di hujung. Untuk jamak muzakkar salim dengan waw. InsyaAllah kita ada latihan nanti. Kita ada contoh. Saya akan share nota-nota dia pada anda semua. Bagi yang ada buku, alhamdulillah, tahniah, anda dah dapat yang original. Tidak, saya akan berikan pada PDF ya, saya punya contoh. Tadi itu saya dah sunting dalam buku, saya dah sunting, saya dah editkan dan saya tambahkan nota-nota tambahan. Tapi yang dalam nota yang saya beri bentuk PDF, bentuk PowerPoint yang saya guna pakai dalam saya mengajar ni. Tapi bagi yang berminat untuk mengajar, tak apa, silakan gunakan. Bagi yang ada kecenderungan, yang ada keyakinan, kesungguhan nak mengajar, nak gunakan saya punya bahan mengajar saya, silakan. Saya izinkan. Panjang-panjangkanlah. Anda adalah downline saya. Anda adalah generasi pelapis saya. Saya menumpang pahala yang anda usahakan. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang Allah janjikan. InsyaAllah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mengingkari janji. Itu hak Allah. Tapi kita berharap, kita mengharapkan Allah terima sebagai satu ibadah. Allah redha usaha kita. Amin ya Rabb. Dengan dhammah ya. Dia hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim saja. Ingat. Ini 3 jenis isim saja. Sebab itu kita kena kenal awal-awal. Isim mufrad ke, isim musanna ke,
jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, jamak taksir. Belajar awal-awal tu. Dan kita akan ulang. Tujuan dia nak tandakan oleh, nak tandakan fa'il ni. Bukan semua baris dhammah. Kalau isim musanna dia tak ada baris dhammah. Hujung baris akhir memang baris fathah, baris kasrah. Contohnya kitabani, kitabaini, nun memang baris kasrah. Dia bukan dengan diukur dari sudut harakat, tapi dia diukur dari sudut huruf. Tengok alif nun atau ya nun. Kalau alif nun, oleh ta'ifatani, dua golongan. Ta'ifataini akan dua golongan. Kalau ya dengan tanda akan dengan huruf ya. Itu kalau isim musanna. InsyaAllah ada nota dia. Jangan susah hati. Saya cerita je. Macam mana nak dapatkan, Hajar Rokia tak apa, sabar. InsyaAllah buku tak ada. Cuma tunggulah lepas PKP ni. PKP ni, Allah, saya pun dah beritahu dalam grup. Banyak kan saya beritahu dalam grup bahawa memang tak boleh. Nak masuk kedai pun tak boleh. Kena tangkap nanti. Jadi mereka terpaksa start banyak sangat kerja-kerja yang tergantung. Jadi insyaAllah lepas PKP dijangka di kawasan kami tu PKPD yang dikawal, jadi memang tak boleh. Kalau PKP boleh buat kerja. Jadi insyaAllah ada, sabar. Cuma nanti saya akan senaraikan nama-nama yang dah hantar pada saya, yang dah buat pembayaran. Tak buat pembayaran pun tak apa, buku belum ada. Jangan buat pembayaran dulu. Saya takut nanti duit saya dah terima tapi buku tak sampai lagi. Nanti insyaAllah untuk double check, saya akan akhir kerja-kerja saya akan senaraikan nama-nama yang dah dah lunaskan segera pembayaran, tapi dan alamat-alamat yang dah selesaikan, adakah benar atau betul ataupun perlu diperbaiki. Baik, teruskan pada perbincangan kita. Fa'il ada tanda dia. Tambahan oleh adalah kata kunci bagi fa'il. Tanda dia baris dhammah. Dia hanya berlaku pada 3 jenis isim. Ingat, 3 jenis isim. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tandanya baris dhammah. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Allahu, oleh Allah, bihi, dengannya. Jadi kalau terjemahan secara penuh, cukup. Telah memerintahkan oleh Allah, bihi, dengannya. Untuk wujudnya fa'il zahir, bukan hanya tanda baris dhammah. Dia punya package dia, pastikan fi'il diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir huwa atau hiya sahaja. Ada dhamir mustatir huwa atau hiya sahaja. Dengar baik-baik. Untuk wujudnya fa'il zahir, untuk terjadinya fa'il zahir, fa'il yang ada tanda berbaris dhammah di hujung, atau huruf alif pada isim musanna, atau huruf waw pada jamak muzakkar salim, syarat dia, package dia diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang dalam fi'il tersebut ada dhamir huwa atau hiya. Huwa kalau fa'il dia muzakkar, kalau hiya kalau fa'il dia muannas. Boleh penerangan saya setakat ni? Faham? Saya berhenti, saya tunggu jawapan, tunggu respon. Fa'il kalau zahir yang ada tanda baris dhammah di hujung, atau huruf alif bagi isim musanna, atau huruf waw bagi jamak muzakkar salim, itu antara tanda dia. Package dia, gandingan dia mestilah diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang, dengar betul, yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir huwa atau dhamir mustatir hiya. Itu package dia. Selain daripada itu tak boleh ada, tak boleh wujud fa'il zahir. Untuk wujudnya fa'il zahir, pastikan di awal fi'il tersebut ada dhamir mustatir huwa, macam amara, telah memerintahkan oleh ia. Nampak ada dhamir huwa tu dalam amara. Itu. Kalau tak ada fa'il ni, berarti tak akan ada fa'il zahir. Maka dhamir yang ada dalam tu, dhamir yang menjadi fa'il dia. Ulang sikit ustaz. Boleh, saya ulang lagi. Untuk wujudnya fa'il zahir, ada dua elemen utama yang perlu kita ambil perhatian. Pertama, pada tanda akhir isim tu. Pertama, tanda akhir pada isim. Adakah baris dhammah di hujung, atau huruf alif pada isim musanna, atau huruf waw pada jamak muzakkar salim. Itu tanda pertama. Pada akhir lafaz tu, baris dhammah kalau isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Atau huruf alif
pada isim musanna atau waw pada jamak muzakkar salim. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, tengok pada fi'il awal. Pada fi'il madhi atau fi'il mudhari' di awal ayat tu. Dia mesti ada dhamir huwa atau dhamir hiya. Dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir huwa atau dhamir mustatir hiya saja. Tanpa ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang punya dhamir mustatir huwa atau hiya, maka tak akan boleh ada fa'il zahir. Package dia mesti ada awali oleh fi'il yang dalam fi'il tersebut ada dhamir mustatir huwa, dhamir mustatir huwa atau dhamir mustatir hiya. Faham Ustaz? Tapi susah juga nak kenal pasti. Tak apa, baru sekali. Baru satu. Sebelum ni kita pernah jumpa juga. Khatamallahu. Khatamallahu. Dan anda jangan susah hati. Untuk fa'il zahir ni sebenarnya tak banyak. Yang paling banyak sekali fa'il dalam bentuk dhamir, waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ya mukhatabah, nun ta mutahari. Itulah fa'il yang paling banyak sekali. Anda semua jangan susah hati. Fi'il zahir, fa'il bukan fi'il, fa'il zahir dengan ada dua tanda. Okey, package ya. Tanda pertama, akhir dengan baris dhammah. Masya-Allah. Alif atau waw. Okey. Insya-Allah. Nota-nota yang puan, kalau boleh anda puan tulis, puan Nazariah punya nota, masya-Allah. Sokongan ini sokongan pada kawan-kawan. Ditulis. Nanti jumpa dalam contoh lain. Insya-Allah. Cik Ibrahim betul. Ustaz, saya nak dapatkan buku dan okey, untuk mengajar, masya-Allah. Cik Muhammad Badrul Hisham dah boleh mengajar. Pernah belajar harfiah tu. Tapi nasihat saya untuk mengajar, anda kena pastikan pengetahuan tentang tata bahasa mesti kemas. Mesti kemas tata bahasa. Bimbang nanti dia akan kesilapan berlaku. Bimbang dia akan menjadi satu fitnah besar pada Al-Quran. Fitnah besar pada sistem. Sulit untuk saya menjawab nanti. Pastikan anda istiqamah belajar. Apa yang dapat yang tahu saja boleh ajar. Tapi yang belum tahu jangan ajar dulu. Dan gunakan rakaman yang saya ada, yang saya share ni daripada 1 Ramadan hingga hari ini 16 Ramadan. InsyaAllah boleh jadikan, diulang-ulangkan. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Kita sama-sama kongsi. InsyaAllah. Jangan susah hati, okey? Kita akan sama-sama kongsi. Amara telah memerintahkan oleh ia. Dhamir mustatir tu. Mustatir ia. Dhamir huwa tu. Kalau amarat telah memerintahkan oleh dia mu'anas. Kalau fa'il dia mu'anas, kena amarat. Kalau fa'il dia muzakkar, kena amara. Tak kisahlah kalau fa'il dia mufrad ke, atau musanna ke, atau jamak ke. Pasti fi'il dia dalam hanya dhamir huwa atau hiya saja. Dia tak akan boleh lebih daripada itu. Bukan amaru mu'minuna, tak boleh. Dia amaru al-mu'minuna, telah memerintahkan oleh orang-orang beriman. Contoh. Amarallahu bihi, telah memerintahkan. Maka dhamir mustatir itu dah tak perlu terjemahkan bila dah ada fa'il zahir. Pada terjemahan secara penuh kita boleh abaikan dhamir mustatir sebab dah tak perlu lagi. Yang jelas fa'il zahir dah ada, maka dhamir mustatir dah tak perlu. Maka dulu kami terjemah telah memerintahkan oleh Allah 2 kali. Siapa yang memerintahkan? Ia ke Allah? Jadi sebenarnya fa'il zahir dah ada. Tak perlu terjemahkan telah memerintahkan oleh Allah. Terus terjemah telah memerintahkan oleh Allah bihi, dengannya, dhamir bersambung dengan huruf jar, baris muttasil. Ha ghaib nama dhamir tu. Bila nampak nama dia ada nama. Ha ghaib. An bahawa. Ini ada perbincangan An masdari, tak apa kita biarkan. Tapi penting dia satu jumlah. An bahawa. Kalau anna bahawasanya. Kalau anna sebelah dia isim. Kalau an sebelah dia fi'il mudhari'. An bahawa. Anna bahawasanya. Yusala. Ia dihubungkan. Tolong beritahu saya fi'il apa ni? Tolong jawab sekarang. Yusala. Ia dihubungkan. Tolong beritahu saya. Apakah fi'il ini? Yusala ini. Tolong bagi respon. Ada 58
yang sedang ikuti program kita. Tahniah anda orang-orang yang Allah pilih, yang cenderung untuk memahami makna Quran. Jangan abaikan, jangan fi'il mudhari' boleh dapat 75 markah saja. Fi'il ada fa'il. Puan Zadin, fi'il madi, fi'il mudhari. Bukan Puan Zadin Hamzah, ni fi'il bukan fi'il madi. Fi'il madi kena sebut telah. Telah hubungkan oleh ia. Ini ia dihubungkan. Fi'il mudhari' majrur ke majhul? Fi'il mudhari' majhul. Masya-Allah, ahsantum. Fi'il mudhari' majhul, jangan lupa. Ia dihubungkan. Bukan ia menghubungkan. Ia dihubungkan. Madi majhul azimah, bukan Puan Azimah, bukan madi majhul. Mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Ya. Majhul. Masya-Allah. Encik Muhammad Sanusi, apa khabar? Orang kampung kita. Mudhari' majhul. Siapa tahu tanda majhul? Saya tak beritahu lagi kan? Siapa tahu tanda majhul? Tapi saya pada beritahu sekali, ada beritahu sekali dulu. Tapi macam touch and go tu, penerangan tu. Hari ni saya nak terang sikit ni. Fi'il mudhari' majhul. Ia dihubungkan, bukan ia menghubungkan. Ia dihubungkan. Apakah tanda dia? Tolong beritahu. 8.13 ada berapa minit lagi? Tak sampai 1 jam ni. Alamak, masa dah berlalu ni. 14. Maknanya tinggal 46 minit lagi masa untuk kita berpisah. Fi'il mudhari' majhul, ya betul. Baris dhammah tak cukup. Yufsiduna tu pun fi'il baris dhammah juga. Bukan mereka dirosakkan, mereka membuat kerosakan, baris dhammah juga. Dhammah di awal huruf. Tak betul, tak cukup tu. Saya bagi 50 markah saja. Dhammah tak cukup, Farida tak cukup. Dhammah tak cukup, 50%, 50 markah baru lulus saja. Tak dapat 100 markah. Dhammah. Azmi, Tuan Azmi. Tak boleh Tuan Azmi. Ni dhammah je. Orang lama. Huruf ya huruf mudhari'. Dhammah dan fathah. Siapa cakap fathah ni? Dhammah dan fathah. Barakallah. Dhammah pada awal dan huruf tengah-tengah dia. Huruf tengah-tengah dia. Waw, sad, lam. Waw huruf pertama. Lam huruf akhir. Tengah-tengah dia huruf sad tu. Tengah-tengah mesti baris fathah. Alhamdulillah. Dhammah fathah sebelum huruf akhir. Masya Allah. Oh, sekomban umat oi. Komeh. Alhamdulillah. Tahniah Kak Tun. Dhammah tambahan di ya. Pada terjemahan tambah imbuhan di ya. Itu kata kunci pada terjemahan. Ada tambahan imbuhan di ya. Kita kata kunci pada tanda, pada tulisan, dan pada terjemahan tambahan imbuhan di itu penting. Okey. You huruf pertama baris dhammah. Tapi kalau tengah-tengah baris kasrah tak boleh. Macam di bawah yufsiduna, bawah dia tu. Wa yufsiduna. Ini baris dhammah juga. Nampak, perhatikan. Yufsiduna. Baris dhammah juga. Tapi tengah-tengah baris kasrah. Tak cukup syarat. Tengah-tengah mesti baris fathah. Yusala. Ia dihubungkan. Ia diwasalkan. Ia disambungkan. Fi'il mudhari' majhul. Asalnya yusalu. Lam baris dhammah. Tapi an punya kerja, pengaruh huruf an, maka yusalu berubah jadi yusala. Makna tetap sama. Ia dihubungkan. Jadi saya kira anda faham tanda fi'il mudhari' majhul? Boleh faham semua? Tolong maklum. Mumtaz atau mumtazah Kak Tun? Alhamdulillah. Tahniah Kak Tun. Tak sangka orang Seremban kat 10 tahun. Rupanya ada dekat Seremban belajar juga. Tak sia-sia belajar. Tahniah. Kak Tun belajar bahasa Arab kat Seremban Kak Tun. Dhammah di awal dan fathah di tengah-tengah. Masya Allah. Puan Rokiah Haji Saidin. Saya penting. Nota-nota ini mengingatkan kepada kawan-kawan yang lain. Bagus.
Apa yang saya cakap tu, cuba tulis supaya yang lain boleh ingat. Bantuan, support. Sebab bila tulis ni, dia sokong ingatan kita. Nak harap saya ucapkan, nak ulang lagi video tu 1 jam, panjang. Kalau YouTube tu dah potong-potong kan. Jadi, panjang sangat. Kalau dapat support tulisan ni, Alhamdulillah. Mungkin ini, kita tak sangka. Yang kita tulis ni hanya beberapa patah kataan, itu yang boleh sebabkan kita masuk syurga. Siapa tahu? Amal-amal soleh yang sikit, kita sangka, kita tak tahu amal yang sikit ini yang membawa kita ke syurga. Allahuakbar. Kita berebut-rebutlah. Berusahalah kita. Berebut-rebut untuk meraih pahala Allah. Mendulang pahala. Walaupun sedikit. Tapi sedikit mata kita. Tapi besar pada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Masing-masing kita sedang mendulang pahala dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Anda buatlah catatan, anda tolonglah bantu kawan-kawan yang lain, tolong sokong. Jangan padamkan semangat mereka. Bantu mereka, bangkit mereka supaya mereka cinta Quran, mereka seronok dengan Quran, mereka gemar membaca Quran, gemar memahami Quran. Jadikan bahasa Arab ni bahasa yang mudah, seronok belajar, seronok faham bahasa Arab, faham bahasa Quran. InsyaAllah. Jadi hadirin bahagia, kita sedang belajar fi'il mudhari' majhul. Tak sangka belajar majhul pula tadi. Tadi nak belajar murakab kan. Dengan jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Tak apa, sekarang kita dah belajar sebenarnya. Dah masuk. Saya dah mulakan intro dia. Cuma anda perasan atau tak perasan dia. Anda sedar atau tak sedar, sebenarnya saya dah mula. Itulah tugas guru. Dia akan memasuki ruang-ruang yang lompong pada anda dengan melalui anda punya pandangan mata, melalui pendengaran anda semua. Itu semua akan input-input dah mula masuk dalam pengetahuan anda. Alhamdulillah. Kita teruskan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerosakan fil ardi. Anda perhatikan dalam nota yang saya berikan, saya dah mula gabungkan fil ard dijadikan satu. Ini kita namakan murakab. Kita namakan dia murakab. Bila kita dah gabungkan fil ardi, semua huruf jar dengan isim, kita panggilkan satu ungkapan. Ini yang kita namakan murakab jari. Murakab jari. Pada nota dia, insyaAllah saya akan share selepas ini nota tentang murakab jari. Ini murakab yang sempurna, murakab jari. Yang murakab yang kurang sempurna, ada murakab jari, ada murakab idhafi, ada murakab tausifi. Ini antara 3 murakab yang popular, yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Paling banyak kita jumpa. Murakab idhafi, possessive phrase. Ini saya pun cari dalam nota-nota dalam bahasa Inggeris ni. Sebenarnya saya cari nota, bukan saya pandai sangat bahasa Inggeris sebab saya nampak mungkin kita punya latar belakang ada yang English educated kan, ada yang Malay educated, kita tak tahu. Jadi saya support di sini. Jangan sanggap saya ni pandai sangat bahasa Inggeris jangan. Saya tak pandai sangat. Saya cuma boleh lah, yes, no, right. Okey. Murakab idhafi, murakab jari, dan murakab tausifi. 1, 2, 3 ni, ini penting ni dulu. Sebelum kita belajar tentang murakab yang tam. Yang belum kita belajar murakab tam. Murakab yang sempurna. Murakab sempurna kita akan belajar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Murakab yang sempurna, murakab tam. Kita akan belajar murakab yang kurang sempurna dulu. Murakab naqis. Murakab jari. Dan yang kita belajar dari fil ardi itu satu daripada contoh murakab jari. Berarti ada huruf jar, ada isim, itu namanya murakab jari. InsyaAllah. Itu satu jumlah fi'liyah. Selalu murakab jari ni dia duduk dalam jumlah fi'liyah ada, dalam jumlah ismiyah ada. Dia jadi pelengkap dalam satu jumlah. Okay, murakab jari paling popular sekali. Kita dah belajar, kita panggil, ada setengah kitab panggil jar wa majrur. Itu istilah yang tua tu namanya. Istilah tua tu. Jar wa majrur. Istilah yang popular. Buka satu dunia semua akan sebut. Murakab jari ini antara istilah-istilah moden yang bagi saya moden lah, sebab saya baru jumpa. Saja saya kongsikan. Bila ada huruf jar, ada isim sebelah dia. Huruf jar dan isim itu satu murakab, satu ungkapan. Murakab tu masuk ungkapan. Murakab jari.
Dan murakab jari dia masuk dalam jumlah fi'liyah ada. Dia jadi pelengkap dalam jumlah fi'liyah atau pelengkap dalam jumlah ismiyah. Sebelum kita belajar sempurna jumlah, kita ambil murakab yang tak sempurna dulu. Dia boleh dalam bahasa Arab kadang ada murakab jari, murakab idhafi dan murakab tausifi. Ini murakab popular, kita kena tahu ni. Sangat-sangat penting. Ulaika, orang-orang itu, hum, mereka, al-khasiruna, adalah orang-orang yang rugi. Ini satu jumlah. Ini satu jumlah. Orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang itu isim isyarah. Untuk jamak, okey? Isim isyarah. Hum, mereka, dhamir. Ini dhamir munfasil atau muttasil? Dhamir ini dhamir munfasil. Munfasil. Ini satu jumlah ni sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang rugi, satu jumlah ismiyah. Ada mubtada dan ada khabar. Al-khasiruna, ada khabar. Satu jumlah. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Jumlah ismiyah ni dia jadi khabar bagi mubtada ulaika ni. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Tinggalkan dulu. Yang penting boleh terjemah. Orang-orang itu, jangan sebut mereka itu orang-orang yang rugi. Tak mau. Itu terjemah mafhum. Ulaika jangan sebut mereka. Dalam ulaika tak ada dhamir mereka. Ulaika tak ada dhamir mereka, okey? Hum baru mereka, itu dhamir. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir berpisah. Atau lebih spesifik lagi, dhamir rafa' munfasil. Kenapa dia rafa'? Sebab dia jadi mubtada'. Kenapa dia rafa'? Sebab dia jadi mubtada'. InsyaAllah kita akan belajar. Kepada yang belum belajar, jangan susah hati. Saya saja, mungkin ada yang dah pernah belajar supaya tak keliru dengan istilah, okey? Al-khasiruna adalah orang-orang yang rugi. Ini jamak muzakkar salim. Waw ni bukan dhamir. Jamak muzakkar salim tak ada dhamir. Isim, dalam isim tak ada dhamir. Yang ada dhamir dalam fi'il mudhari', dalam fi'il madhi, dalam fi'il amar. Dalam fi'il saja ada dhamir. Perhatikan Orang-orang itu, mereka adalah orang-orang yang rugi. Okay. Cuba tukar kepada yang rugi. Tukar kepada mufrad, boleh tolong tak? Kepada yang rugi. Boleh. Banyak istilah baru ni Ustaz. Kak Nani, tak apa. Istilah je. Pelajaran itu je. Oleh akan je. Tak ada apa Kak Nani. Cuba ulang-ulang lagi. Kak Nani juga yang beritahu suruh ulang kan. Dengar video tu banyak kali. Nanti fahamlah. Sabar. Okey. Al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Cuba tukar yang rugi. Tolong tukar Arab dia. Yang rugi. Okey, ada nak jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila kita tunggu tak keluar pun. Bila dah masuk, macam peluru datang. Kalau tak ada alif lam, kena khasirun. Kena tanwin. Khasirun. Kalau ada alif lam, al-khasiru. Siapa letak alif lam? Al-khasiru. Itu beza dia. Ada alif lam, isim ma'rifah. Al-khasiru. Kalau tak ada alif lam, khasirun. Khasiru. Khasiru ke khasirun? Puan Kalsum binti Ismail. Kalau tak ada alif lam, al-khasiru. Kalau ada alif lam, al-khasiru. Tak ada alif lam, khasirun. Kena tanwin. Khasirun. Perhatikan. Khasiru ke khasirun? Khasirun ke ain. Masya Allah, betul. Kalau tak ada alif lam, kalau ada al-khasiru. Tahniah. Puan Samsiah Husin. Tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, kita tak ada harakat kan? Al-khasiru. Kalau ada alif lam. Kalau buang alif lam, khasirun. Penting tu. Bukan saja-saja tu. Ada guna dia tu.
Kita akan belajar tu sampai masa dia nanti. Okey. Baik. Kalau tak ada alif lam tapi tak letak tak tanwin khasiru, berarti dia jadi mudhaf nanti tu. Berarti dia akan jadi mudhaf. Khasirun, ya. Faridah Suri. Kak Zu. Khasirun. Kak Zu, tahniah Kak Zu. Ish, tak sangka no. Terima kasih no. Alhamdulillah nak sampai Perlis lagi ni. Tak tahu ni. Rindu nak pergi Perlis ni. Alhamdulillah. Al-Khasiru, masya-Allah, Parokiah Haji Saidin. Al-Khasiru. Itu bukan saja kita belajar al dulu kan. Nak menunjukkan alif lam ma'rifah. Nak menunjukkan dia ma'rifah. Kalau tak ada al kena khasirun. Selamat menonton. Selamat baru masuk Puan Zasmani Syafi'i. Ya. Okey, kita teruskan perbincangan kita ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billah? Satu jumlah. Bagaimanakah takfuruna? Kamu engkar, fi'il mudhari'. Kaifa, bagaimanakah? Ini isim istifham. Kata nama tanya. Kata nama tanya. Kata nama tanya. Istifham. Bagaimanakah? Ada kah hujung. Isim. Kalau huruf ada, istifham ni ada huruf, ada isim. Tapi huruf dia ada dua je. Apakah? Itu huruf istifham. Apakah huruf istifham? Hal juga adakah? Hal pun sama, adakah? Huruf istifham. Dua ni saja. Hal, adakah? Apakah? Sama. Adakah, apakah? Sama. Dua ni aja huruf istifham. Yang selain daripada dua ni, semuanya isim istifham. Selain daripada dan hal, semuanya adalah isim istifham. Isim istifham. Macam semalam, maza, apakah yang? Isim istifham. Man, siapakah? Isim istifham. Kaifa, bagaimanakah? Isim istifham. Kah tu kita punya kata kunci untukkan pertanyaan. Kaifa, bagaimanakah? Isim. Takfuruna, kamu ingkar. Fi'il mudhari'. Ta, tanda mudhari'. Kaf, fa, ra tu fi'il dia. Waw tu dhamir dia. Ni dhamir ni berperanan sebagai apa? Fa'il, pembuat. Bukan fa'il bentuk zahir. Fa'il bentuk dhamir. Bagaimanakah kamu kufur? Kamu ingkar. Billah, dengan Allah. Bi huruf jar. Allahi, isim yang menimba huruf jar. Satu ungkapan. Satu murakab. Siapa tahu murakab apa ni? Siapa ingat saya sebut tadi? Kita baru belajar murakab apa? Maaf Ustaz, terpaksa keluar, ada urusan sebentar. Silakan, semoga Allah mudahkan urusan Puan Rokiah Haji Saidin. InsyaAllah. Semoga bertemu lagi. Dan boleh ulang kaji pada rakaman kita nanti. Harap suara saya clear. Gambar clear. Okey, jam sudah menunjuk 8.30. Ada setengah jam lagi untuk kita berpisah. Murakab apa? Murakab jari. Masya Allah Kak Sofia. Murakab jari Ustaz. Ya, Masya Allah. Jar. Alhamdulillah, betul. Murakab jar. Masya Allah. Alhamdulillah. Murakab jari. Alhamdulillah. Kak Tun dah pernah belajar kan? Kat Seremban ada murakab jari Kak Tun? Ke baru kali pertama dengar? Idhafah. Bukan idhafah tu Puan. Tapi sebut idhafah tadi. Terlepas dia. Idhafah tu kalau ada mudhaf. Ini ada huruf jar. Murakab idhafi kalau ada mudhaf. Ini murakab jar. Majrur. Jar wa majrur. Ya betul. Puan Zarina Hamzah itu istilah yang popular. Yang kita biasa guna pakai. Murakab jari istilah yang terkini yang saya temui. Murakab jari. Masya Allah. Murakab jari. Puan Zarina Hamzah. Idhafah kalau ada mudhaf Kalau ada huruf jar nama dia murakab jari. Benda yang sama juga. Murakab jari. Jar, huruf jar dengan isim. Yang kita dah belajar. Kalau ada mudhaf,
murakab idhafi. Itu je. Istilah je beza. Siapa kata tadi? Banyak sangat istilah kan? Tak ada apa. Benda yang sama je. Mudhaf ilaih. Kali pertama dulu sebut jar wa majrur. Betul lah Kak Tun. Memang dulu. Saya pun tak tahu dulu. Kita ni ilmu ni tak ada batas. Kita sentiasa terus belajar. Ada peluang, kita share. Ada perkongsian, kita kongsikan. Bukan susah pun. Sebut je. Selalu sebut jar wa majrur. Betul. Memang selalu sebut itu. Saya pun macam tu. Tapi ada istilah baru, kita guna pakai istilah baru. Tapi yang lama jangan lupa. Yang lama tu tetap. Kita tambah nilai. Perbanyakkan perbedaan kata. Jangan kita taksub kepada satu istilah. Kita pelbagaikan. Berbagai istilah. Jadi kita tak terlalu, bila orang guna istilah lain, kita terus blur. Jangan. Kita kena kayakan kitanya vocab. Kayakan istilah kita. Dan seterusnya. Saya sambung. Billah wa kuntum. Itu satu jumlah. Kaifa takfuruna billahi wa kaifa takfuruna billah. Satu jumlah. Jumlah apa ni? Tolong beritahu saya. Masih daripada Thailand. Ini adakah cikgu Kruleh ke ni? Kruleh daripada Naratiwat. Saya tak faham tulisan Thailand. Selamat datang, selamat menonton. Harap boleh faham apa yang saya ucapkan, apa yang saya gunakan, bahasa Melayu yang saya gunakan. Harap anda faham. Jumlah ismiyah. Masya Allah. Betul. Sebab mula kaifa. Kaifa isim. Jumlah ismiyah. Masya Allah. Ustaz Khairi. Jazakallah khair. Tabarakallah. Jumlah ismiyah. Barakallah. Ya. Jumlah ismiyah. Kaifa. Jumlah ismiyah. Wa kuntum amwatan. Dan telah adalah kamu orang-orang yang mati. Ini jumlah apa ni? Wa kuntum amwatan. Jumlah apa? Wa kuntum amwatan pula. Dan telah adalah kamu orang-orang yang mati. Telah adalah kamu. Dhamir kamu pada huruf tal. Ta mutaharrik. Ta mutaharrik. Ya, jumlah ismiyah juga. Betul. Jumlah ismiyah. Sebab itu kalau jumlah fi'liyah kena tambah oleh. Kuntum telah adalah oleh kamu amwatan akan orang-orang yang mati. Bukan itu terjemahan dia. Sebab amwatan tu bukan maf'ulun bih. Kamu itu bukan fa'il. Dia ada nama, kita akan belajar. Kamu itu kita namakan isim kana, amwatan tu khabar kana. Dia sebenarnya jumlah ismiyah. InsyaAllah jumlah ismiyah juga kita akan belajar nanti. Sabar. Tapi sebelum ni saya dah berikan pendedahan supaya anda dah mula terbiasa. Tak sulit nanti bila saya masuk terus pada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, anda dah ada bahan-bahannya. InsyaAllah. Baik, saya teruskan. Wa kuntum dan telah adalah kamu. Kaf, nun, itu huruf asli dia. Ada waw tengah-tengah. Antara kaf dengan nun ada waw. Waw tu dah digugurkan. Kaf, waw, nun asalnya. Telah adalah kamu. Dan dhamir kamu pada huruf ta. Yang kita namakan ta mutaharrik. Dhamir muttasil. Yang bersambung dalam fi'il semua dhamir muttasil. Atau istilah yang lebih spesifik, dhamir rafa' muttasil. Kenapa dia rafa'? Alhamdulillah. Baik. Coverage ada gangguan sikit tadi. Okey. Kuntum telah adalah kamu. Kamu itu terletak pada ta mutahrik dhamir. Dan mim tu alamatul jam'i lizukur. Tanda jamak bagi muzakkar. Kalau kamu muannas, kuntunna telah adalah kamu perempuan. Ada nun tasydid. Kuntunna telah adalah kamu. Alhamdulillah. Dan telah kamu amwatan, orang-orang yang mati. Saya nak tanya, amwatan ni isi jamak ni. Jamak apa? Tolong beritahu jawapan. Tolong beritahu amwatan ni jamak apa nama? Amwatan. Tolong beritahu jamak apa? Dia bukan isi mufrad, bukan isi musanna, tapi lafaz jamak. Jamak apa? Jumlah ismiyah dah selesai. Saya nak tanya soalan baru. Amwatan, isim jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ahsanti. Jamak muannas salim ni. Tuan Azmi.
Jamak taksir sebut orang-orang yang. Ini jamak taksir yang terpaksa guna orang-orang yang. Sepatutnya telah adalah kamu mati-mati. Mati-mati dah lain makna dia. Jamak taksir. Barakallah fiik. Sama. 5. Secara umum jamak taksir kita terjemahkan dalam bentuk kata berganda. Untuk dalam teks ayat yang dan jika mati tak boleh kena.